Assalamualaikum. Nama saya Siti Nazihah binti Muhammad Kisomai Komeneh. Nombor matrik saya 25 DPM 20F1023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah Nabila binti Tukimin, nombor matrik 25 DPM 20F1013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanis binti Muhammad Jasni, nombor matrik 25 DPM 20F1007. Perbankan Islam adalah suatu khidmat kewangan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat berlesen yang bernama bank dan berdaftar di bawah Akta Syarikat dan dikawaselia oleh Bank Negara Malaysia untuk menawarkan khidmat kewangan kepada rakyat. Perbankan Islam memberikan khidmat seperti profesional, iaitu memberikan pembiayaan secara Islamik kepada para pelanggan yang semestinya patuh syariah serta mengikut hukum-hukum Islam. Ini memerlukan satu proses yang panjang serta mengikut piawaian penuh kepada undang-undang. Alhamdulillah, kita di Malaysia ini sudah disediakan dengan banyak pusat perkhidmatan perbankan Islam seperti Bank Muamalat, Bank Islam, Maybank, Affin Islamic Bank dan lain-lain. Mereka menyediakan produk-produk patuh syariah seperti Mudharabah, Al-Ijaratul Ma'al-Ba'i, Al-Wadi'ah dan lain-lain agar bersesuaian kepada pengguna Islam yang memerlukan perkhidmatan sebegini. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang dua perkara iaitu konsep dan objektif perbankan Islam di Malaysia. Yang pertama, konsep. Konsep perbankan Islam di Malaysia merupakan suatu sistem perbankan di mana prinsip perjalanan dan amalannya berlandaskan hukum Islam dan dalam bahasa Arab disebut sebagai syariah. Perbankan Islam bertujuan untuk memberi alternatif dalam khidmat perbankan kepada umat Islam. Seterusnya, objektif. Objektif perbankan Islam di Malaysia yang pertama adalah segala operasi yang dilakukan di dalam bank, sama ada urusan penyimpanan wang maupun urusan pembiayaan, akan dilakukan berlandaskan hukum-hukum syariah. Kedua, objektif perbankan Islam adalah menjurus kepada memajukan serta meningkatkan ekonomi dan kewangan Islam dalam arena perbankan dunia, dan ianya berlandaskan kepada dua faktor utama iaitu faktor tuntutan agama dan faktor keuntungan. Seterusnya adalah prinsip syariah dan produk dalam perbankan Islam. Antaranya adalah perbankan Islam ini berlandaskan prinsip syariah yang dikenali sebagai Fiqh al-Muamalat, iaitu dikenali sebagai peraturan Islam dalam urus niaga. Sebahagian dari kita tahu bahawa produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah halal dan patuh syariah. Selain itu, prinsip dasar perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi secara sama rata dan larangan sebarang aktiviti riba. Contoh produk perbankan Islam yang disediakan oleh beberapa bank di Malaysia adalah Mudharabah, perkongsian untung. Kedua, Wadi'ah simpanan. Ketiga, Musyarakah usaha sama. Dan keempat, Murabahah, kos topek. Dan terakhir, Ijarah, iaitu sewaan. Al-Wadi'ah. Konsep Al-Wadi'ah adalah hampir sama dengan konsep akaun simpanan dalam perbankan konvensional. Dalam konsep Al-Wadi'ah, bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana. Terdapat dua jenis peranan iaitu peranan pemilik pendeposit dan peranan institusi keuangan. Pertama, peranan pemilik pendeposit. Peranan pemilik pendeposit ialah membenarkan individu mendeposit dana dalam bentuk wang tunai atau sebarang aset kepada institusi keuangan Islami. Dan peranan institusi keuangan pula adalah sebagai penyimpan atau pemegang amanah untuk dana tersebut. Jenis-jenis Al-Wadi'ah. Al-Wadi'ah terbahagi kepada dua jenis iaitu Wadi'ah Yad Al-Amanah dan Wadi'ah Yad Ad-Damanah. Di dalam Wadi'ah Yad Al-Amanah, bank tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kehilangan atau kerosakan kepada harta benda simpanan sehingga bukan kesilapan dari pihak bank dalam memelihara harta benda berkenaan. Bagi Wadi'ah Yad Ad-Damanah pula, bank memanfaatkan sepenuhnya harta benda simpanan berkenaan dengan keizinan pendeposit, dan bank akan memulangkan semula harta benda simpanan sepenuhnya bila-bila masa sekiranya pendeposit menuntutnya semula. Antara bank yang menggunakan produk Al-Wadi'ah adalah Affin Islamic Bank iaitu akaun simpanan Qur'ai. Akaun simpanan Qur'ai adalah akaun simpanan yang ditawarkan oleh pihak bank kepada pelanggan untuk tujuan peletakan dana dan pengaksesan dana tersebut apabila diperlukan. Produk ini memberikan pulangan tetap kepada pelanggan dan antara ciri-ciri dan manfaat adalah akaun simpanan patuh syariah, deposit permulaan sebanyak RM100, baki minimum yang perlu dikekalkan adalah sebanyak RM10 dan kad debit Visa Affin Islamic disediakan. Jenis produk perbankan Islam yang kedua adalah Al-Mudharabah. Maksud Al-Mudharabah adalah pinjaman antara pemilik modal dan pembesar di mana pemilik modal setuju untuk membiayai perniagaan dan pelaburan.
Seterusnya, pengusaha pula perlu setuju untuk kongsi putus dengan nisbah yang telah disetujui. Jenis-jenis mudarabah ada dua, iaitu mudarabah al-murtabah dan al-mudarabah muqayyadah. Ini adalah contoh bank yang menyediakan produk al-mudarabah, iaitu bank rakyat. Objektif produk adalah produk akaun simpanan I berlandaskan Islam di mana bank menyimpan wang pelanggan dan menggunakannya untuk pelaburan dan perniagaan. Sebagai pelanggan, keuntungan daripada hasil pelaburan dibahagi kepada pelanggan mengikut nisbah pembagian yang telah ditetapkan. Apakah yang diperoleh melalui produk ini? Antara itu ialah minimum deposit RM10. Kedua, kadar keuntungan akan ditentukan oleh bank dari masa ke semasa. Seterusnya, pembagian keuntungan adalah sebanyak 10% kepada pelabur dan 90% kepada bank. Pengeluaran wang boleh dibuat bila masa sahaja. Terakhir, kemudahan yang ditawarkan adalah kad ATM, kad DBI, perkhidmatan tambahan dan banyak. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan kita ini dengan menerangkan tentang Al-Ijaratu Ma'al Bai' atau ITAB dalam singkatannya. Apakah maksud Al-Ijaratu Ma'al Bai' ini sebenarnya? Baiklah, ijarah bermaksud sewaan, manakala tuma bermaksud diikuti oleh, dan akhir sekali adalah Al-Bai' yang bermaksud jual beli. ITAB ini merupakan kontrak yang selalu digunakan pakai oleh pelanggan yang mana ingin membuat pembiayaan kenderaan mereka dari mana-mana pihak perbankan Islam yang menawarkan produk Al-Ijaratu Ma'al Bai' ini kepada mereka. Proses ITAB ini akan terjadi apabila pelanggan yang ingin membeli kenderaan akan mengenal pasti kenderaan mereka terdahulu dan akan mendapatkan pembiayaan daripada pihak bank. Pihak bank pula akan membeli kenderaan tersebut daripada syarikat kenderaan, kemudian menyewakan kenderaan tersebut kepada pihak pelanggan. Akan terjadinya kontrak di sini dan pelanggan pula akan membayar kenderaan tersebut secara ansuran kepada pihak bank. Kontrak sewa beli kenderaan yang disebutkan adalah patuh syariah. Dalam kontrak al-ijarah, pelanggan akan menyewa barangan daripada pihak bank pada kadar sewa yang dipersetujui bersama untuk tempoh yang ditetapkan. Kemudian dalam tempoh penyewaan tersebut, pelanggan akan mendatangi kontrak itu bagi barangan yang disewakan daripada pihak bank pada harga yang dipersetujui. ITAB ini adalah satu inisiatif yang terbaik dalam sewa beli kenderaan untuk memastikan umat Islam mendapatkan pembiayaan kenderaan yang patuh syariah daripada pihak bank. Kad kredit merupakan alat pembayaran secara elektronik yang membolehkan urusan jual beli dan perkhidmatan dijalankan dengan lebih mudah tanpa pengurusan wang tunai. Namun, apakah kelebihan penggunaan kad kredit ini kepada penggunanya? Bagaimanakah setiap institusi perbankan Islam mengaplikasikan penggunaan kad kredit ini kepada pelanggan mereka? Dan yang paling penting sekali adalah, adakah pengguna-pengguna kad kredit ini dilindungi oleh mana-mana perlindungan insurans ataupun tidak? Oleh itu, kami telah menemui seorang pegawai bank iaitu Cik Khairul Nisa binti Abdul Qadir, merupakan seorang pegawai bank Islam di Cawangan Bandar Baru Bani. Beliau akan menjawab segala persoalan dan tanda tanya kami serta berkongsi serba sedikit tentang penggunaan kad kredit ini kepada pelanggan dan penggunanya. Jadi, soalan pertama yang kami utarakan kepada Cik Khairul Nisa atau lebih dikenali sebagai Cik Nisa adalah, apakah kelebihan penggunaan kad kredit ini kepada setiap penggunanya? Baik, sebelum saya menjawab soalan Cik Anis dan juga rakan-rakan, saya nak ucapkan terima kasih dululah kepada Cik Anis yang sudi menjemput saya sebagai tetamu pada pagi ini untuk berkongsi sedikit tentang kepentingan penggunaan kad kredit perbankan Islam ini. Berbalik kepada soalan Cik Anis tadi, kebaikan kad kredit yang boleh saya kongsikan dari segi kiraan dan juga penggunaan kad kredit perbankan Islam ini, kami memang menggunakan sistem yang mematuhi syariah Islam. Jadi kami tiada menggunakan konsep gharar ataupun riba dan sama sekali memang tidak menggunakannya untuk pelanggan kami. Ini bertujuan untuk membezakan antara kad kredit perbankan Islam dan juga kad kredit konvensional. Baiklah Cik Nisa, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah pihak bank mengaplikasikan kad kredit ini secara patuh syariah kepada pelanggan? Boleh Cik jelaskan? Cara untuk kami mengaplikasikannya kepada pelanggan adalah dengan mengeluarkan kad kredit Islam, iaitu kad bank Islam yang ditingkatkan kepada KBI. Dan kenapa ianya patuh syariah? Kerana ianya adalah aspek penting KBI ini untuk menghapuskan segala elemen riba dan kadar yang kami tidak akan menggunakannya seperti yang terdapat dalam sistem kad kredit konvensional. Seperti yang kita sedia maklum, perbankan Islam ini juga sebenarnya bukan hanya terdiri kepada pengguna Islam sahaja. Malahan orang yang bukan Islam juga boleh menggunakan kad kredit perbankan Islam ini. Kerana ianya sistem ini mematuhi syariah,
di mana tidak akan merugikan mereka. Untuk pengetahuan Cik Anis ramai pengguna yang bukan Islam menggunakan kad kredit perbankan Islam ini di mana-mana perbankan Islam di Malaysia. Oh, maksudnya kad bank Islam ini jauh berbeza dari kad kredit konvensional lah ya. Apakah perbezaan antara dua kad tersebut? Adakah jauh bezanya? Yes, memang betul. Memang ada perbezaannya. Di mana kami memang tidak akan melakukan konsep riba dan garal seperti saya maklumkan sebelum ni untuk perbankan Islam ini. Kalau perbankan konvensional, kemungkinan mereka menggunakan konsep tersebut. Untuk perbankan Islam pula, kami menggunakan 3 konsep, iaitu konsep Buy Al-Ina, Al-Wadiyah dan juga Qard Al-Ahsan. Dan yang paling penting adalah konsep patuh syariah kami ini memang menekankan untuk pelanggan kami.